أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الله الله الله. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الله. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. Sadaqallahul Azim. Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pemurah bagaikan kafilah yang terhormat, dan kami membawa orang-orang yang derhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan yang dahaga. Itulah ayat yang besar yang sepatutnya menjadi gegaran dalam hati-hati kita semua. Dua ayat ini sebenarnya dia bila pendek tapi Ustaz sambung tadi tu, satu bahagian yang gembira, Allah. satu lagi bahagian yang memang menakutkan. Ya, kita bayangkan di padang pasir kalau ada satu kafilah yang dihormati, penuh dengan kenikmatan, ya, tetapi satu lagi kafilah iaitu haus, Ustaz. Haus di akhirat nanti ini, kalau di dalam surah lain adalah haus yang bukan sekadar tak ada air, tapi bila jumpa juga air itu adalah daripada nanah dan juga daripada minyak yang amat panas, ya, tembaga, cairan tembaga yang bila masuk itu akan rosak segala apa yang ada dalam perut kita dan kemudian akan diminum lagi, diganti lagi dengan perut dengan organ baru dan diteruskan lagi. Jadi mengapa jadi begini? Satu kumpulan kerana dia jaga perkataan, satu lagi dia tidak jaga perkataan untuk mentauhidkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dua kafilah yang kita harap kita jadi geng yang pertama lah, Ustaz. Masya-Allah. Satu golongan terhormat, satu golongan yang terhijuk-hijuk dahaga, Ustaz. Subhanallah. Kita mudah-mudahan golongan pertama. Amin. Amin, insya-Allah. Ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami dalam keadaan kami menjadi orang-orang yang beriman. Iman menghiasi hati-hati kami semua, ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan kami beriman, ya Allah. Ya Allah, bangkitkanlah kami dalam keadaan beriman dan sentiasa melakukan amal soleh, ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah muslim, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami masuk syurga-Mu dengan iman, ya Allah, dan amal soleh, ya Allah. Bila kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami memperhambakan diri kami kepada-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami seorang hamba yang sentiasa mematuhi perintah-Mu, ya Allah.
yang sentiasa menjauhi akan larangan-Mu ya Allah, dan masukkanlah kami semua ke dalam syurga bersama dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh ya Allah. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci-Mu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita perhatikan apakah sinopsis ringkasan bagi halaman yang hampir terakhir bagi surah Maryam ini. Pada ayat yang ke-77 hingga 80, kita akan melihat kepada antara ejekan kaum musyrikin terhadap hari kebangkitan dan dikumpulkan manusia di padang mahsyar, di mana Allah memberikan satu peringatan, ya, satu peringatan yang besar, diikuti pada ayat 81 hingga 87 bantahan terhadap para penyembah berhala ataupun yang musyrik ataupun yang syirikkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa yang mereka sembah akan menjadi musuh dan tindakan mereka menjadikan syaitan sebagai pembela. Dan diteruskan pada ayat yang ke-88 bantahan terhadap orang yang mengatakan bahawa Allah memiliki anak, satu kritik, satu komentar amaran daripada Allah kepada orang-orang Kristian yang mengambil ringan dan menyatakan sesuatu yang besar di dalam alam ini. Allahumma arhamna bil Qur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا
لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. صدق الله العظيم. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, bersiap sedia dengan amal, bukan dengan anak dan harta, ya. Jadi kalau ada anak banyak, ada harta, kita pastikan ia jadi amal soleh, ya, bukannya kita bergantung pada anak dan harta. Yang pertama. Yang kedua, berlindung kepada Allah daripada syaitan yang bersungguh-sungguh memastikan kita mati katak. Kan? Yang dia akan goda perlahan-lahan, ya, sedikit demi sedikit, dan kadang-kadang kita tak perasan kecuali bila kita merujuk Quran. Dan yang ketiganya, selalu muhasabah diri bagaimana prestasi ibadah dan kehambaan berdasarkan pada ayat 95 tadi. Kerana apa? Kerana kita akan jumpa seorang-seorang, tidak ada siapa yang boleh memberi syafaat, yang boleh jadi geng kita, tetapi kitalah bertanggungjawab dan terus kita baiki amal kita. Allah, la ilaha illallah. Kita perhatikan perkataan pilihan kita pada hari ini. Iaitu perkataan pada hari ini adalah walada. Ini perkataan yang kita akan lihat pada surah ini berkaitan dengan bagaimana orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kufur pada Allah, menggunakan walada pada tempat yang salah. Ya, dia rasa anak dia lambang kemuliaan, kemudian dia nak muliakan Tuhan, dia letakkan anak kepada Tuhan, padahal Tuhan tidak beranak, tidak mempunyai keperluan untuk ada anak. Dan inilah mesej sepanjang surah Maryam ini, anak untuk disolehkan, taat pada Allah, bukannya untuk memuliakan Allah dengan memberi anak kepada Tuhan itu sendiri. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Baik, alhamdulillah, tajwid sikit hari ini. Kita nak masuk sedikit berkenaan gambaran berkenaan huruf-huruf pembukaan surah. Kerana pada hari esok kita akan mulakan surah yang baru, di mana surah tersebut ada huruf-huruf muqatta'ah, atau kita kata huruf terpendek, huruf-huruf menjadi pembuka surah yang mana kita tidak mengetahui maknanya. Allah lah yang mengetahui maknanya, yang mana kita disuruh untuk beriman bahawa ia adalah kalamullah, alif lam mim, taha dan sebagainya. Dan yang kedua, kita kena baca sebagaimana dia datang, turunkan kepada kita. Baik. Dalam Al-Quran terdapat 29 surah yang dimulakan dengan huruf-huruf rahsia. 29 surah. Kenapa 29 surah? Wallahu a'lam, saya pun tak tahu. Okey. Itu adalah apa yang dikehendaki. 29 surah dimulakan dengan huruf-huruf rahsia yang tidak diketahui maknanya kecuali Allah. Walaupun mungkin ada yang para ulama yang cuba menafsirkan sebagainya, tapi yang paling tepat sekali ialah Allahu a'lamu bima'naha. Dan huruf mukaan surah pula ada 14. Dalam 29 surah tu, banyak-banyak alif lam mim semua tu ada 14 huruf semuanya. Semuanya ada 14 huruf. Okey. Yang itulah deretan huruf itu terhimpun dalam rangkai kata. Nassun, dari sudut makna pun berterima kasih kepada para ulama tajwid Safas, mereka meletakkan tu sesuai dengan dalam rangkai kata yang ajib, yang sangat-sangat hebatlah. Nassun hakimun qati'un ataupun qat'an lahu sir. Nassun ada 2 huruf, nun dan sad. Hakimun ada berapa? Ada 5 huruf di situ, dah menjadi 7. Qati'un, qaf, alif, ta, ain, ada 4 huruf di situ. Kemudian lahu sir, lahu sir, ada 4 lagi huruf situ, menjadikan ia 14 huruf. Huruf-huruf inilah yang akan menghiasi huruf-huruf pembukaan surah. Walaupun kita tidak tahu apa maknanya, tapi kita beriman ia adalah kalamullah, datang daripada Allah. Inilah membuktikan Al-Quran begitu hebat, mukjizat, sehingga orang tertanya, apa benda pula ni? Dalam ketika bahasa Arab begitu hebat, berkembang pesat, syair-syair yang begitu hebat,
mari Quran memanglah mengalahkan semua Ustaz Fah. Betul. Masya-Allah. Wallahu alam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.